Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, otok arung, anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Hari ini 12 Oktober 2020 bersamaan dengan hari Isnin. Ini adalah hari yang cukup penting untuk saya terus membongkarkan rahsia besar percaturan kuasa politik Datuk Seri Anwar Ibrahim di musim coronavirus. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang amat saya hormati, apakah benar kamu adalah ejen CIA Amerika Syarikat yang terus direkrut di musim coronavirus, diarahkan untuk menghantar satu bioweapon kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur? Saya ulang soalan ini dan kamu perlu jawab, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah benar kamu adalah ejen CIA Amerika Syarikat yang direkrut untuk menghantar satu bioweapon kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur pada 13 Oktober 2020 hari Selasa esok? Kenapa saya tanyakan soalan ini kepada kamu, Datuk Seri Anwar Ibrahim? Hal ini kerana berdasarkan rekod, kamu pernah berkempen dalam pilihan raya negeri Sabah pada 20 September 2020. Dan kemudian, kamu pulang ke Kuala Lumpur tanpa ada kuarantin kendiri. Dan kamu tidak pernah memaklumkan kepada rakyat Malaysia tentang pemeriksaan status COVID-19 kamu setelah tamat berkempen dalam pilihan raya Sabah tahun 2020 pada 20 September 2020. Saya amat risau dan bimbang tentang keselamatan nyawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Selepas kamu tamat berkempen 24 jam untuk parti PKR pada 20 September 2020 yang lalu di Sabah, kamu terus mengumumkan kamu adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia dan kamu mengumumkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong tumbang dan runtuh di Putrajaya. Bila kamu umumkan perkara ini? Selepas 2 hari kamu berkempen dalam pilihan raya Sabah tanpa ada kuarantin kendiri, tanpa ada pengumuman tentang status COVID-19 kamu terus main langgar pokok, langgar dinding, buat pengumuman kepada publik. Sedarkah kamu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu melanggar SOP di musim coronavirus? Sepanjang kamu berkempen di 7 kawasan Dun Sabah untuk PKR dalam pilihan raya Sabah kali ke-16 yang lalu. Penjarakan fizikal kamu ada masalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu bersalam dengan orang, kamu bersentuhan dengan orang, dan ada beberapa kawasan penjarakan fizikal kamu dan jentera pilihan raya PKR ada masalah. Saya mau tanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah benar kamu kebal daripada COVID-19? Apakah benar kamu sudah bebas daripada COVID-19? Apakah kamu sudah kuarantin 14 hari tanpa keluar daripada rumah bersama Datuk Seri Dr. Wan Azizah bersama Nurul Izzah Anwar
yang pernah turun berkempen di kawasan Sabah dalam pilihan raya Sabah 2020. Apakah kamu telah membuat pemeriksaan kesihatan status COVID-19 kamu? Apakah ia positif atau negatif? Perkara ini perlu diketahui oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong. Perlu diketahui oleh polis dan tentera yang menjaga keselamatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Sebelum kamu mahu menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu perlu membuat pemeriksaan kesihatan COVID-19 dan kamu perlu kuarantin seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kamu perlu buat pemeriksaan kesihatan COVID-19 seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kamu perlu kuarantin seperti Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zaid Hamidi. Dan kamu perlu membuat pemeriksaan kesihatan COVID-19 bersama orang-orang kamu seperti apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, oleh Datuk Seri Zaid Hamidi yang turun berkempen dalam pilihan raya Sabah. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Zaid Hamidi secara terbuka bercakap tentang status COVID-19 test mereka, kenapa kamu dan ahli keluarga kamu termasuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Nurul Izzah Anwar tidak mendedahkan kepada publik demi kepentingan awam, demi kepentingan yang di-Pertuan Agong dan keselamatan nyawa yang di-Pertuan Agong? Maka sehubungan dengan itu, Pak Cik Mak Cik, isu COVID-19 melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kalau anda semua perasan, dianggap enteng oleh ramai pihak. Dan saya ingin menasihatkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, selagi kamu tidak membuat COVID-19 test, selagi kamu tidak menunjukkan keputusan ujian yang sahih dan benar tentang COVID-19 test kamu, kamu tidak layak untuk menghadap yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Dari segi protokol kesihatan Istana Negara Kuala Lumpur, nyawa yang di-Pertuan Agong jauh lebih penting daripada nyawa kau, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau perlu tahu SOP Istana Negara Kuala Lumpur di musim COVID-19. Ahli politik macam kau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak boleh berurusan dengan yang di-Pertuan Agong selagi kamu tidak mengisytiharkan kamu bebas daripada COVID-19. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, ini bukan hal kecil. Ini bukan isu politik. Ini tentang isu nyawa dan kesihatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Cuba kita semua bayangkan, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terdedah dengan coronavirus di musim pilihan raya Sabah, dia tidak ada buat kuarantin kendiri, Pak Cik Mak Cik. 20 September 2020 dia berkempen di Sabah 24 jam. Selepas 2 hari, dia terus buat pengumuman kepada seluruh dunia dia adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia, dia adalah kerajaan baru di Malaysia. 2 hari selepas kempen PRN Sabah 2020. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada kuarantin kendiri. And this is a fact. Ini boleh mengancam nyawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim memaksa yang di-Pertuan Agong untuk majlis menghadap di Istana Negara Kuala Lumpur pada 13 Oktober 2020, hari Selasa esok, saya tidak bersetuju. Dari segi protokol kesihatan, dari segi protokol keselamatan, dari segi protokol security dan safety Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dibenarkan untuk menghadap yang di-Pertuan Agong pada keesokan hari kerana status COVID-19 Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi tanda tanya seluruh dunia. Dia perlu membuat COVID-19 test dan dia perlu umumkan kepada seluruh dunia dia adalah negatif COVID-19 test. Kalau positif COVID-19 test, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim
tidak layak untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong. Pak Cik, Mak Cik, saya amat yakin dan percaya Bang Non boleh membuat satu pemeriksaan kesihatan COVID-19 yang palsu untuk menipu yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur bahawa dia bebas daripada COVID-19. Ingat Pak Cik, Mak Cik, masalah coronavirus di Sabah itu sangat-sangat teruk dan telah membunuh ramai nyawa orang-orang Sabah selepas pilihan raya Sabah. Bayi kecil yang baru beberapa bulan usianya meninggal dunia kerana COVID-19 di musim pilihan raya Sabah 2020. Apakah kita mahu mengorbankan nyawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong untuk berurusan dengan ahli politik seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pernah turun berkempen dalam pilihan raya Sabah 2020 yang lalu? Apakah kita mahu melihat Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong ditipu bulat-bulat oleh Bang Non yang tidak ada kuarantin kendiri, yang mana dia tidak ikut SOP, dia tidak membuat pemeriksaan kesihatan COVID-19 sehingga hari Isnin 11 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020, Pak Cik, Mak Cik. Maka demi nyawa dan keselamatan yang di-Pertuan Agong, saya menggesa dan mendesak Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat clarification tentang status COVID-19 test beliau bersama ahli-ahli keluarga beliau. Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Nurul Izzah Anwar juga turut berkempen. Ketiga-tiga mereka ini, penjarakan fizikal mereka adalah sangat-sangat teruk. Maka saya mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan hanya kerana kau tamak mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, kau tidak memikirkan tentang nyawa yang di-Pertuan Agong di musim coronavirus. Pak Cik, Mak Cik, persoalan kedua, saya amat yakin dan percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat clarification bahawa dia bebas COVID-19, tetapi doktor pakar di Istana Negara Kuala Lumpur perlu memastikan kesahihan tersebut kerana ahli politik seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang biasa menipu. Kalau manifesto PRU14 yang lalu pun dia boleh tipu, saya amat yakin dan percaya status kesihatan COVID-19 test Bang Non itu dia pun boleh tipu. Pak Cik, Mak Cik, perkara kedua paling penting, sekalipun selepas ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa dia negatif COVID-19, kita berbalik kepada soalan paling penting di awal video ini. Apakah benar Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ejen CIA Amerika Syarikat yang direkrut di musim coronavirus? Apakah kau direkrut oleh CIA Amerika Syarikat, Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jawab soalan saya. Ini bukan fitnah, ini bukan tuduhan, ini soalan. Soalan ini penting kerana saya telah mendapat satu maklumat sulit yang mana apabila Bang Non itu direkrut oleh ejen CIA Amerika Syarikat, ini bermaksud Bang Non sebenarnya mempunyai agenda untuk membawa masuk secara sembunyi-sembunyi satu bioweapon bernama COVID-19 di hadapan yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Bang Non, kau sebenarnya menghadap yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur pada 13 Oktober 2020 esok bukan untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Tetapi saya telah mendapat maklumat bahawa tujuan kau menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong adalah untuk membunuh nyawa yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur menggunakan satu bioweapon bernama COVID-19 untuk dibawa masuk secara sembunyi-sembunyi di Istana Negara Kuala Lumpur. Betul kan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya. Atas nama kepentingan nyawa yang di-Pertuan Agong, sudah tiba masanya Istana Negara
menolak kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ini bukan gosip, ini bukan maklumat rekaan. Untuk makluman rakyat Malaysia, saya telah mendapati berdasarkan kajian penyelidikan di seluruh dunia, ejen CIA Amerika Syarikat dibekalkan satu bioweapon bernama COVID-19 di seluruh dunia. Dan ini adalah hasil penyelidikan high credibility. Pakar-pakar yang membuat kajian tentang bioweapon COVID-19 ini telah mengesahkan perkara ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka apabila kamu Bang Non kantoi oleh Jufazli Syed Ahmad merupakan ejen CIA Amerika Syarikat yang direkrut lebih 20 tahun, saya amat yakin dan percaya kamu telah dibekalkan satu bioweapon bernama COVID-19, virus yang boleh membunuh nyawa Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Kamu tahu Yang di-Pertuan Agong tidak akan melantik kamu sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Bang Non. Maka untuk membalas dendam adalah tidak lain tidak bukan, saya mendapat maklumat kamu mempunyai rancangan bersama CIA untuk membunuh Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur menggunakan bioweapon COVID-19. Betul kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kerajaan Amerika Syarikat perlu menjawab maklumat sulit high credibility ini daripada Jufazli Syed Ahmad. Maka sebagai kesimpulan pakcik-makcik, inilah maklumat sulit yang saya ingin bongkarkan di saat-saat akhir yang perlu diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Inilah maklumat sulit yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sangat-sangat bahaya untuk keselamatan dan nyawa Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Saya tidak mahu berkompromi dengan mana-mana ahli politik yang pernah turun berkempen dalam pilihan raya Sabah 2020 yang lalu. Tidak ada buat pemeriksaan kesihatan COVID-19 seperti Bang Non. Tidak ada kuarantin kendiri seperti Bang Non untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Dan paling dahsyat, ejen CIA Amerika Syarikat seperti Bang Non tidak layak untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong di musim coronavirus. Demi memastikan bioweapon COVID-19 itu tidak dibawa masuk ke dalam Istana Negara Kuala Lumpur, satu virus pembunuh super spreader, new version, di Istana Negara. Ini adalah masa yang terbaik untuk menjaga keselamatan Yang di-Pertuan Agong yang menjadi last defender kepada kedaulatan, keselamatan dan keamanan negara Persekutuan Malaysia ini. Pakcik-makcik, kamu percaya ataupun tidak dengan maklumat sulit ini, itu bukan masalah besar saya. Yang penting, saya Jufazli Syed Ahmad telah berjaya menyelamatkan nyawa Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong daripada diperangkap oleh Bang Non itu yang mahu membawa masuk satu bioweapon COVID-19 super spreader virus untuk membunuh nyawa Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong. Tindakan undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang di Istana Negara Kuala Lumpur, protokol kesihatan dan protokol keselamatan perlu upgrade segera bermula 12 Oktober 2020. Tidak ada mana-mana ahli politik yang berkempen dalam pilihan raya Sabah 2020 boleh menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong kerana berdasarkan rekod Istana Negeri di Kota Kinabalu, Sabah
selepas majlis angkat sumpah tahun 2020 untuk Ketua Menteri Sabah yang baharu. Istana Negeri di Kota Kinabalu, Sabah menjadi pusat penyebaran COVID-19, Pak Cik Mak Cik. Dan ia mengancam nyawa TYT Sabah Tun Juhar dan staf-staf serta isteri TYT di Istana Negeri Kota Kinabalu, Sabah. Jika COVID-19 itu boleh merayap masuk di Istana Negeri Kota Kinabalu, Sabah kerana ramai ahli-ahli politik di Sabah yang positif COVID-19, maka saya amat yakin dan percaya perkara ini boleh berlaku kepada Istana Negara Kuala Lumpur, Pak Cik Mak Cik. Kita perlu mengambil tindakan proaktif sebelum Bang Non itu menghantar satu senjata bioweapon COVID-19 untuk membunuh Yang di-Pertuan Agong dan membunuh Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Kita tidak perlu bertindak setelah masalah berlaku. Sebelum Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong dibunuh oleh Bang Non menggunakan bioweapon, kita perlu membunuh Bang Non, Pak Cik Mak Cik. Dia adalah ancaman terbesar kepada keselamatan dan nyawa Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong. Kerana mereka tahu Yang di-Pertuan Agong yang paling powerful dalam sejarah politik Malaysia adalah Sultan Pahang. Sultan Pahang ini tidak boleh dibeli oleh Bang Non, tidak boleh dibeli oleh kuasa besar asing Amerika Syarikat. Dan Sultan Pahang, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong, tidak boleh dijual beli dan tidak boleh dipaksa untuk menjual kedaulatan Negara Persekutuan Malaysia kepada kuasa besar asing Amerika Syarikat di musim coronavirus. Atas nama kebenaran, atas nama kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Majlis menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Negara Kuala Lumpur perlu dibatalkan demi menyelamatkan nyawa Yang di-Pertuan Agong daripada dijangkiti virus COVID-19 super spreader yang akan dibawa masuk oleh Bang Non bermula esok di Istana Negara Kuala Lumpur. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu sudah kantoi oleh Jufazli Syekh Ahmad. Game kali ini betul-betul game over, Datuk Seri. Checkmate and game over bapa peliwat jubu Malaysia yang masuk perangkap percaturan kuasa Jufazli Syekh Ahmad sehingga gagal menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jumpa lagi. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Permaisuri Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu.